أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ini kita akan mendengar sedikit sebanyak tazkirah untuk menggantikan Jumaat baru ni tuan-tuan yang saya tak dapat datang. Dah keluar rumah dah tu, tapi dia punya panjang jam tuan-tuan, macam wukuf di Arafah. Macam tu lah rasanya ni. Ya, tak ada apa, memang tak bergerak. Rupanya ada lori besar bapak dekat atas jambatan. Dia dah rosak tengah jalan. InsyaAllah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu. As-sahabi alladhi nasuqu anhu al-hadith al-an. Sahabat yang kita nak dengar cerita pada malam ni, wasiqu silati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang mempunyai talian darah yang begitu rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wahidun min ashabil awwaliyat fil Islam, dan salah seorang sahabat yang mempunyai kedudukan yang terhebat dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa ibnu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Jahsh ini sepupu Nabi. Kita biasa dengar sepupu Nabi ni Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib, kan? Yang lain-lain tu kita tak pernah kenal. Jadi malam ni kita kenal Nabi ada seorang sepupu bernama Abdullah bin Jahsh. Abdullah tu Abdullah lah. Jahsh ni tuan-tuan kalau bahasa Arab maknanya apa? Keldai betina. Tu Jahsh, ya. Orang Arab ni dia letak nama anak dia zaman-zaman dulu dengan nama-nama binatang yang hebat. Macam Jahsh ini keldai betina yang dia keldai, kan kita tahu nama keldai tuan-tuan selain daripada donki orang putih kan, orang Arab panggil himar. Himar ni keldai jantan, tapi kalau Jahsh keldai betina. Antara dua ekor keldai ni yang rajin keldai betina, Jahsh. Yang jantan tu rajin tapi bodoh tuan-tuan, dia donki orang panggil. Tapi orang Arab kalau dia nak marah pun dia kata ke orang tu ya Jahsh. Jahsh pun panggilan bodoh juga. Ini cerita zaman-zaman jahiliah lah, ya. Jadi sepupu Nabi SAW ini bernama Abdullah bin Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu. ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي، كانت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mak dia, mak Abdullah ini bernama Umaymah binti Abdul Muttalib, merupakan makcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama, sepupu Nabi wa huwa sihru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merupakan ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ipar pula? ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini oleh kerana salah seorang daripada adik-beradik perempuan dia bernama Zainab bintu Jahsh berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa huwa awwalu man uqida lahu liwa'un fil Islam. Dia merupakan orang yang pertama dalam sejarah perjuangan Nabi SAW sejak Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah. Dalam sejarah perjuangan Nabi, dia ni orang pertama yang diberikan kepada dia panji jihad. Wa huwa ba'da dhalika awwalu man du'iya bi amiril mu'minin. Dan dia juga orang yang pertama diberi gelaran Amirul Mukminin. Tuan-tuan, Amirul Mukminin ada dua. Yang pertama dalam medan perang, dalam pasukan perang dipanggil Amirul Mukminin. Jadi gelaran Amirul Mukminin dalam konteks peperangan, gelaran ini mula-mula diberikan kepada Abdullah bin Jahash. Tapi kalau dalam pemerintahan, orang yang mula-mula diberi gelaran Amirul Mukminin ialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Zaman Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, gelarannya ialah Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Bakar meninggal dunia, orang kata, wahai Umar, kami nak panggil kau apa? Umar kata, kamu tak tahu. Ada sahabat cadang, kalau Abu Bakar dulu, almarhum dulu, orang panggil dia Khalifatu Rasulullah, engkau kita panggil Khalifati Rasulullah, pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar kata panjang tu. Nanti kalau Uthman jadi khalifah, nanti Khalifati Rasulullah. Ada 4 orang jaga 4, Khalifati Rasulullah, macam tu kan. Kalau dah ke-10, jenggot kau tu tak. Jadi Umar kata panjang sangat. Lalu Amr bin Al-As, kalau tak silap mana, dia kata, ya Umar, anta amiruna wa nahnul muslimun. Dia kata macam tu, anta amiruna wa nahnul muslimun. Engkaulah ketua kami dan kami orang-orang Islam. Melekatlah panggilan Amirul Muslimin ataupun Amirul Mukminin. Itu gelaran pertama yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam konteks pemerintahan. Tapi kalau dalam konteks perjuangan, peperangan, jihad, gelaran Amirul Mukminin yang pertama diberikan kepada Abdullah bin Jahash radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أسلم عبد الله بن جحش قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقام فكان من السابقين إلى الإسلام. Abdullah bin Jahash masuk Islam antara orang terawal sebelum Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kalau orang biasa baca sejarah Nabi ni, kita tahu dia masuk Islam bila? Dia kata dia masuk Islam sebelum Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ni mana orang veteran lah, dia orang lama lah ni. Tapi kalau dia kata bila dia masuk Islam, dia masuk Islam lepas Nabi mula berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ni mana orang-orang yang terkemudian. Tapi kalau yang masuk Islam sebelum daripada Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dikategorikan sebagai Al-Awail, yang pertama. Walamma azina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrah ila al-Madinah firaran bi dinihi min adha Quraisy. Dan apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keizinan kepada para sahabat untuk berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, menyelamatkan agama mereka daripada kesengsaraan yang mereka terpaksa alami daripada orang Quraisy. Karena Abdullah bin Jahsh thani al-muhajirin idh lam yasbiqhu ila hadha al-fadl illa Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang berhijrah ke Madinah yang pertama Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu dan isterinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Orang yang kedua berhijrah ialah Abdullah bin Jahash radhiyallahu ta'ala anhu. Ini antara benda-benda yang kita tahu jugalah, ya. Kita jarang tahu benda macam ni. Kalau kita tanya siapakah orang yang mula-mula membaca Al-Quran di khaliat orang-orang kafir Quraisy 2 saat pada sekarang, siapa tuan-tuan? Orang sini tawaduk belaka, aku tahu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
Siapakah orang yang mula-mula masuk ke dalam kota Makkah melafazkan lafaz talbiyah dengan terang-terangan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dosa apa sekarang? Sumamah bin Usal radhiyallahu ta'ala anhu, siapakah yang mula-mula melakukan azan? Ini semua tahu kan? Okeylah, saya tak nak marah pun. Tapi tuan-tuan, realiti ni, tapi soalan tu kira payah juga sebenarnya kan. Orang Melayu ni kira okey lah. Tuan-tuan baru-baru ni dekat negara Arab, diorang buat secara rambang. Dia jumpa budak muda kan, tepi jalan, tanya soalan. Dia kata, uzkur farid kuratul qadam ma'ala'ibihi. Dia kata dekat budak ni lah, kau sebutkan klub bola sepak dan pemain bola sepak. Dia boleh sebut tuan-tuan 10 klub bola sepak dan berpuluh pemain bola sepak. Dengan Manchester dia, Arsenal dia, tak apa-apa kan, Galatasaray tak apa-apa lagi, banyak lah aku nak nyebut, tak kerti kan. Lepas tu pemain anda ni jenis tak minat bola tuan-tuan, alhamdulillah lah, selamatlah sikit. Kalau minat bola payah juga nak kia bulan tu kan. Dia sebutlah ke 10 orang, dia sebut nama pemain bola sepak. Lepas tu yang tukang wawancara ni kata apa? Okay, syukran. Uzkur sittatan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 6 orang sahabat Nabi. Bila disuruh sebut 6 orang sahabat Nabi tuan-tuan, Muhammad ni Abu Bakr as-Siddiq wallah mabarif. Tak tahu, seorang aja tuan-tuan disebut. Pergi pula cek orang lain, sama juga soalan dia. Sebutkan kumpulan kelab bola sepak dan pemain-pemain yang kau kenal. Sebutlah ke? Sebut bola ni gini-gini, pemain bola sepak kan, apa nama, siapa nama budak tu, siapa yang budak-budak tu Brazil kau yang Neymar, betul. Aku dulu tahu Neno yang kartun ikan tu kan, tahu lah. Batu suri apa, tak ada reti aku nak menyebut je kan. Dia sebut belaka. Okey, syukran, dia kata wazkur li arba'atan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 4 orang sahabat Nabi. Mama ni tak boleh nyebut tuan-tuan. Ada seorang mama ni dia tanya, macam tadi jugalah, orang Arab tuan-tuan kalau bab bola lebih alim pada kita tuan-tuan. Kita jangan cakap banyak lah. Kita kalau bola ni harap stadium je lawa, main macam hampir tuan-tuan. Betul aku cakap. Dengan Filipina boleh kalah dengan Sri Lanka, boleh belah lah, buat perkara ni kau tak kan. Kau bayang Piala Thomas boleh kalah dengan Jepun, hamil betul lagu tu. Dalam main dekat India pula tu kan, kalau kau kalah dengan Endon dekat Endon, taklah malu sangat. Kau kalah dengan China dekat China, taklah malu sangat. Dalam bengang betul. Apa benda kita ni tuan-tuan, harap main congkak dia boleh menang tuan-tuan. Kalau ada pertandingan congkak antara bangsa kita, insya-Allah ada harapan menang. Itu pun dengan syarat Korea tak pandai lagi tuan. Kalau Korea pandai congkak, mampus kita, terus terang cakap. Guli macam tu juga tuan-tuan. Takraw contoh, kalah kita dengan Korea, buat malu kan. Nak kabarnya kita ni. Jadi Arab ni memang bab bola geria tuan-tuan, alim ni. Jadi budak seorang mamat ni tanya juga soalan. Mamat ni jawablah, pemain bola sepak. Okey, dia kata sebutkan nama sahabat Nabi. Sahabi Abu Bakr as-Siddiq wa Umar Mukhtar. Dia kau sebut Umar Mukhtar tuan-tuan. Umar Mukhtar, kau tahu tak Umar Mukhtar siapa? Suka sangat. Tahu kan? Tu cerita apa, The Lion of Desert kan, singa padang pasir tu. Itu bukan sahabat Nabi mangkuk oi. Itu pejuang kebebasan, pejuang umat Islam di Libya satu ketika dahulu, seorang yang alim, yang warak, seorang yang mutasawwif, seorang yang ada tariqah, alim, mujahid, Umar Al-Mukhtar. Mamat Samdul ni tu, dia kata Umar Mukhtar tu sahabat Nabi. Apa tengok ni tuan-tuan, harap-harap kita taklah teruk macam tu tuan-tuan.
Paling-paling kita kenal 4 orang sahabat Nabi, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Itu nama terkenal lah. Tapi cuba tanya, siapakah nama Abu Bakar yang sebenarnya? Macam tawaduk lagi tu. Abu Bakar bukan nama dia Abu Bakar. Nama sebenar Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Okey tuan-tuan. Jadi nak sebutnya Abdullah bin Jahash radhiyallahu ta'ala anhu ini orang yang kedua berhijrah setelah Abdullah, setelah Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ala anna al-hijrata ila Allah wa mufaraqat al-ahli wal watan fi sabilihi lam takun amran jadidan ala Abdullah bin Jahash. Tetapi hijrah kepada Allah dan berpisah dengan keluarga dan tanah air ini bukan satu perkara yang baru kepada Abdullah bin Jahash. Faqad hajara huwa wa ba'du zawihi qabla dhalika ila al-Habashah. Kerana sebelum daripada dia berhijrah ke Madinah, dia antara sahabat Nabi yang terawal juga berhijrah ke Ethiopia. Lakin hijratahu hadhihi al-marra kanat ashmal wa awsa. Tetapi hijrah Abdullah bin Jahash ke Madinah pada kali ini lebih luas dan lebih hebat lagi. Faqad hajara ma'ahu ahluhu wa zawuhu wa sa'iru bani abihi rijalan wa nisa'an wa shiban wa shubbanan wa sibyatan wa sabiyatin. Faqad kana baytuhu bayta islamin wa qabilu qabilan iman. Hijrah Abdullah bin Jahash ke Madinah merupakan hijrah yang terhebat. Kerana apa? Seluruh keluarganya berhijrah belaka. Mak bapak dia, adik beradik dia, saudara mara dia, sepupu dia, tua muda, budak-budak perempuan, semuanya berhijrah belaka. Kenapa? Kerana keluarga Abdullah bin Jahash ini seluruhnya merupakan keluarga Islam belaka. Ini antara kelebihan yang Allah kurniakan kepada Abdullah bin Jahash. Sebab ada sahabat yang Allah telah takdirkan dia beriman, mak bapak tak beriman. Macam Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, mak bapak tak beriman, adik-beradik tak beriman. Antara contoh lagi seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, bapak dia tak beriman, dia beriman. Jadi tuan-tuan, kelebihan yang Allah kurniakan kepada Abdullah bin Jahash, keluarga dia merupakan keluarga yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabdi ghairu qalilin ala hijrati Abdullah wa man ma'ahu hatta kharaja zu'ama'u Quraisy yatufuna fi ahya'i Makkah. Tidak berapa lama setelah Abdullah bin Jahash berhijrah daripada Makkah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy tuan-tuan, dia pergi masuk ke kawasan perumahan perkampungan Abdullah bin Jahash. Lima'rifati man rahala anha minal muslimin wa man baqiya minhum wa kana fihim Abu Jahl wa Utbah bin Rabi'ah. Orang kafir masuk dekat area perkampungan Abdullah bin Jahash. Orang Arab ni tuan-tuan, diorang kalau duduk satu tempat tu, dia akan duduk dekat perkampungan tu, semua anak beranak dia belaka. Itu setiap orang Arab. Contohlah ya, kawasan ni ada orang bernama, macam contohlah saya ada kawan dekat Syidan nama dia Muhammad Khatib. Dia ni tuan-tuan, kat kampung tu, kalau orang kampung datang nak cari Muhammad, orang kata Muhammad ni keluarga apa? Keluarga dia, nama bapak dia apa? Khatib. Oh, bukan bapak dia tahu, dia punya atuk dia tu. Bila sebut nama Khatib, kau tahu Khatib ni kampung ni, semua kampung dia belakang. Jadi dia ni tuan-tuan, masa dia buat kerja NGO tolong orang Syria, dia punya keluarga antara sasaran rejim Bashar al-Assad, ya. Dengan sebab dia ni buat kerja, bawa bantuan dan sebagainya. Dan ini pula berani sangat Muhammad ni. Orang Arab Syria yang biasa buat kerja NGO ni, dia orang jarang letak muka dekat Facebook. Dia akan biasa letak muka lain lah, letak muka panda ke, kan, muka apa benda lah, tak kisahlah, jadi bukan muka sendiri. Sebab bahaya dia nanti kalau kerajaan Syria tahu kena kau, dia letak muka dia. Orang kata kau letak muka kau, tak apa ke? Dia kata macam mana? Kalau dah memang ajar aku mati-matilah.
Tapi kalau tak sampai ajal lagi, dia buat macam mana pun tak boleh juga. Ya. Menyebabkan tentera Bashar ni buru keluarga dia. Masa dia buat roadshow dengan anak kat sini, tengah-tengah kita ceramah tu, satu maghrib, masa tu dekat Sabah kita ceramah. Masa tengah ceramah tiba-tiba dia berhenti. Dia kata, Nazmi, kau baca ni SMS, kampung dia kena serang dan ramai sepupu-sepupu dia kena bunuh dengan tentera Bashar. Dengan sebab dia tahu dia ni, Muhammad Khatib ni buat kerja bantu rakyat Syria, tuan-tuan. Jadi orang Arab dia duduk satu kelompok macam tu. Ni keluarga dia belaka. Lepas tu dulu, lama dulu lah sebelum perang Syria, Ana pergi Syria, orang rumah Ana kirim barang kepada keluarga angkat. Orang rumah saya dulu belajar Syria juga. Jadi dia minta saya hantar barang ni dekat keluarga angkat dekat sana. Kita pun cari alamat mana lah rumah dia ni, kan? Tak tahu. Kita pun tunjuk dekat orang Arab. Dia tengok, tahu nama keluarga. Contoh nama keluarga ni Isam. Oh, keluarga Isam. Dia pun tunjuk, ni semua ni Isam belaka. Macam kota warisan kan. Contohlah Isam belaka. Contoh macam tu. Itu setiap orang Arab di keluarga dia rapat. Tak macam kita Melayu. Contoh Melayu, bapak kat Tanjung Karang, contohlah mak dengan bapak Tanjung Karang lah, anak dekat Perak pun ada, dekat Selangor, dekat Johor, merata-rata bersepak. Arab tak, dia jaga seluruh kekeluargaan ni. Jadi tuan-tuan, bila Abdullah bin Jahash ni masuk Islam, semua keluarga dia masuk Islam belaka, dan dia tinggalkan harta dia di Makkah. Abu Jahal and the gang ni masuk kawasan Abdullah bin Jahash. فنظر عتبة إلى منازل بني جحش تتداوح فيها الرياح وتخفق أبوابها حفقا. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan ni suasana tu, kalau kampung tu dah ditinggalkan orang, rumah-rumah lama, tingkap dah berabuk, bila angin tiup tu, macam tu lah lebih kurang tuan-tuan. Dia punya sel tu bunyi macam tu suasana, sound effect ni gitu tuan-tuan. Anda pergi Syria pun ni bulan ni, bulan apa ni? Bulan 6 bulan 4 pun ni kita pergi. Yang latest lah kita pergi hantar bantuan ni. Kita masuk bandar Idlib. Idlib ni utara Syria, sepadan dengan Turki. Jadi bandar ni tuan-tuan dah macam bandar zombie yo. Sunyi, highway tu sunyi, jalan lengang. Mana kita boleh tidur lah tengah-tengah highway tu. Kalau kereta lalu pun dia boleh gelak. Dia gelak. Contohnya tu. Memang tak ada orang, sunyi. Bangunan berlubang, tembak. Kita ni sedih tau. Sedih. Lepas tu jalan terus, ada lalu dekat satu fun fair. Ada merry-go-round tu kan. Fun fair pun kena serang juga. Bengong semua tu di Bashar tu. Fun fair pun kena serang. Jadi kalau tengok fun fair tu kan, kita terbayang satu ketika dahulu budak-budak ramai main merry-go-round, the Melbourne Bush, the Melbourne Bush, the Melbourne Bush, merry-go-round, the Melbourne Bush, so early in the morning. Contoh, what is for the time. Tapi sekarang macam cerita hantu pun tu tak. Sunyi, bosan kawasan tu, habis tak ke mana tak tahu. Bila anda tanya dengan kawan yang bawa dia kata yang ada duit semua lari ke Turki, yang bertahan berjihad. Kalau orang biasa yang memang tak ada duit, dia akan tunggu sampai takdir Allah, ajal dia sampai di sini, mati-matilah kan. Kita pergi satu tempat tu, jarak kita orang dengan tentera Bashar hanya 1 kilometer sahaja. Dia bagi teropong tengok. Dia kata, kau jangan tengok tengah-tengah tu, dorok sikit. Dia kata, dia tembak kena tak pasal. Sudah aku cakap. Dia kata kalau sniper tembak ni berapa kilometer boleh pergi. Dia kata kalau senapan kayu made in Rusia tu tuan-tuan, senapan kayu made in Rusia tu boleh pergi 2 kilometer. Aku 1 kilometer je. Confirm wajibul hunah boleh kena tuan-tuan. Pakcik yang bawa kita orang ni nama dia Abu Khalid. Dia buka serban dia.
Kepala ni botak tuan-tuan. Tengah-tengah kepala ni ada kesan lekuk. Kata pun benar kesan lekuk. Peluru lalu dia kata. Peluru. Sniper tembak. Berasap kepala dia kata. Kan? Tobek kepala dia tu tak. Berlekuk macam tu. Kepala pun macam ni kan. Gitu tuan-tuan. Dia kata aku tak ada rezeki, tak dapat syahid. Pasal apa? Pasal aku bantut dia kata. Kalau aku tinggi sikit je, pecah kepala aku masuk syurga. Tu tuan-tuan, rezeki nak syahid ni bukan senang. Orang Syria tu yang berjihad hari-hari tu pun, macam pakcik Abu Khalid tu, peluru lalu. Tak ada rezeki syahid. Jangan main-main, bukan senang. Kalau Allah tak izinkan, tak dapat. Jadi suasana tu tuan-tuan lebih kurang macam suasana perkampungan Abdullah bin Jahash ketika Rasulullah lari ke Madinah, meninggalkan kampung halaman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Labi and the gang masuk dekat kampung diorang ni, tengok rumah-rumah yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Jahash. Fawada'a Abu Jahl yadahu ala dari Abdullah bin Jahash faqad kanat ajmal hadhihi ad-duri wa aghnaha. Dalam banyak-banyak rumah banglo dalam kawasan perkampungan tu tuan-tuan, banglo yang paling lawa sekali banglo Abdullah bin Jahl. Orang kaya ni tuan-tuan, masyhur. Macam rumah kota warisan, lebih kurang macam tu lah ya. Tadi nak masuk kota warisan ada apa, sebab besar tu kan, rumah berapa besar ni, 63 kali besar pada tu, lubang kubur lah nak cerita tuan-tuan. Harga je 900 berapa ribu tuan-tuan. Masyuk. Gila harga rumah 1 juta kau tu tak. Itu bayar tu tuan-tuan, lepas kiamat pun tak bayar lagi kau tu. Nak khabar gila tak gila harga rumah kita pada hari ni. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau kat Shah Alam tak bayar. Apartmen buruk cap ayam pun dah 400,000. Gila tak gaban betul. Spekulasi. Teruk kita kan ni kan. Nak beli rumah payah. Anda ingat sepupu anda cerita Zaman dia dulu gaji dia 3,000, tapi harga rumah masa tu dalam 120,000. Dia kata aku boleh beli rumah dekat Majalara tu tuan-tuan. Tahun-tahun bila aku tak ingat lah, once upon a time ada lama kan. Tapi dia kata dulu kita orang gaji 3,000 boleh beli rumah. Sekarang gaji 7-8,000 belum tentu boleh beli rumah tuan-tuan. Lepas tu yang ada rumah pula dekat KS tinggal kena rodok, kena roboh belaka kan. Teruk kita ini. Yang untungnya apa? Panda tuan-tuan. Sepatut tuan-tuan bersyukurlah kalau Allah jadikan aku panda kan bagus kan. Panda untung. Sekolah pun tak tinggi. Bukan tak tinggi, tak pernah sekolah kan. Buta huruf bodoh tak. Tapi kau tengok dia punya banglo harga berapa? 25 juta. Haram jadah, betul tak? Oh gila. Bil listrik berapa sebulan bang? 180,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bil seorang ni berapa? Jangan main-main. Aku tak tahu kata apa lah ya Allah. Betul lah orang dulu kata kan, kera di hutan, anak di rumah mati kelaparan, panda di Cina dibela-belakan. Apa lagi apa? Panda diutamakan, rakyat entah ke mana. Tu. Faham ke tidak cerita aku ni tuan-tuan? Nyampah tu lah. Okeylah tuan-tuan semua. Ala kulli hal, benda tu tak betul, zalim, salah. Kerajaan yang buat kerja gila ni besok Allah kata summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Aku akan tanya kepada kamu tentang nikmat yang aku berikan kepada kamu. Kau jawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal ni tuan-tuan, bila dia masuk dekat kawasan perkampungan Abdullah bin Jahash, dia tengok belaka. Rumah Abdullah bin Jahash ni besar, dia orang kaya, korporat. Bukan senang tuan-tuan nak tinggalkan banglo gitu kaya zaman tu. Lalu berkata Abu Jahal, ini rumah aku. Sejak pada hari ini rumah Abdullah bin Jahash milik aku. Macam tu lebih kurang tuan-tuan ni. Jadi falamma balagha Abdullah bin Jahash ma sana Abu Jahl bidarihi zakara dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu an-nabi. Berita Abu Jahal rampas rumah Abdullah bin Jahash. Kalau bayar sewa tahan lagi tuan-tuan, hebat terus. Orang bawa berita khabar ke Abdullah, wahai Abdullah, kau tahu tak apa cerita rumah kau? Apa cerita rumah aku? Rumah kau habis dah. Abu Jahl hebat.
buat tempat lepak dia, malam-malam tengok Piala Dunia kat situ. Kadang tu siap ada buat karaoke lagi. Oh, tension kau tu tak tension je tengok. Macam member kita budak Syria cerita kan. Dia kata tunjuklah rumah, dia tunjuk gambar ni rumah aku kat Syria, kata cantik rumah kau. Sekarang tak tahu tinggal apa. Dia kata habis hancur kedebuk. Yang Mahathir tu dia cerita kat anda, rumah dia dekat satu kawasan dekat Damsyik tu, dekat pinggiran Damsyik lah, satu tempat nama Mukhayyam Palestin, Mukhayyam di Yarmouk. Dia ni ada kilang kecil lah, ya, bukan kilang mihun tuan-tuan. Dia ni kilang buat macam, bukan Cadbury pun bukan jugalah. Dia buat macam Nescafe lah macam tu kan. Dia kata bila tentera Bashar boom kawasan tu, bangunan dia roboh tau, roboh. Cuma dia kata, aku ni kilang ni bawah tanah dengan dia punya kenderaan semua bawah tu. Aku rasa ada lagi kot lori aku tu. Dia ada macam lori kecil tu, ada 5-6 biji dalam tu. Aku rasa selamat lagi. Besok kalau dah habis perang mati, ada rezeki aku ambil semula lah benda tu. Kalau ada, dia kata. Okey. Jadi orang cerita Abdullah Umar Khawabidah Abu Jahal ambil. Dia pun sedih, ya Rasulullah, Abu Jahal ambil mana, sedih ana. Kalau orang lain ambil tak apa lagi kan. Orang lain ambil kokok dia buat pasti ke kan? Dia buat mak tahfiz ke, dia tak haji ke, buat surau sementara. Ini kalau Abu Jahal ambil lah kan, dia buatlah tempat maksiat dia. Sedih dia cerita ke Nabi. Maka apa kata Nabi SAW? Ya Abdullah, ala tarda ya Abdullah ayu'tiyaka Allahu biha daran fil jannah. Wahai Abdullah, engkau nak tak kalau Allah gantikan kepada kau rumah di syurga, lebih hebat lagi daripada rumah kau dekat Mekah tu? Apa kata Abdullah? Bala ya Rasulullah, kalau macam tu saya nak ya Rasulullah. Nabi kata apa? Fadzalika laka, maka dah ada dah rumah kau di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah siap lah ke dah? Bukan senang tuan-tuan nak tinggalkan rumah, harta benda untuk berjihad fi sabilillah. Bukan senang. Fatabat nafsu Abdillah wa qarat ainuhu, maka tenanglah Abdullah bin Jahash dengan sebab janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana yadhuku shay'an min ta'mi rahati fi kanaf al-ansar ba'da ma nalahu min adha ala yadi Quraish hatta syaa Allah an yata'arrada li aqsa imtihan arafahu fi hayatihi. Setelah Abdullah bin Jahash pindah ke Madinah, dan dia tak rasalah kepayahan, kesusahan sebagaimana dia pernah rasa ketika di Makkah dahulu. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menguji Abdullah bin Jahash ketika dia berada di Madinah. Orang beriman ni tuan-tuan, begitulah keadaannya. Kita ni selagi mana kita hidup, Allah akan uji kita sentiasa dengan ujian. Dan ujian yang Allah bagi dekat kita ni, yang pertama sekali untuk Allah ampunkan dosa kita. Nabi kata ajaban li amril mu'min, pelik keadaan orang mukmin. Kalau dia diuji oleh Allah, dia sabar, ghufira lahu, Allah ampunkan dosa dia. Dan bila Allah bagi nikmat kepada dia, dia syukur, maka dia dapat pahala. Untung jadi orang mukmin. Ya, untung. Nabi kata dalam hadis yang lain, hatta syaukatun, sehingga orang tu kena cocok dengan duri pun. Aduh, kadang-kadang kita petik pokok bunga, aduh kan, padahal tak sengaja pun, kita pun tak sengaja kata pergi aduh itu sakit tu, Allah ampunkan dosa kau. Itu orang mukmin. Janganlah bala yang lain, jangan cakaplah lagi banyak ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat dah pindah daripada Mekah ke Madinah. Ingat settle? Tak. Selagi mana kita hidup tuan-tuan, ujian tetap ada. Kisahnya, intadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 min ashabihi lilqiyam bi awwal amalin askariyin fil Islam. Pada tahun pertama hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memilih 8 orang sahabat untuk membuat satu operasi yang pertama dalam operasi ketederaan perang. Sebelum daripada perang Badar lagi tuan-tuan, kalau kita baca peperangan Nabi kan, perang ni ada 2 istilah. Satu panggil sariyah, satu panggil apa? Ghazwah. Kalau ghazwah, peperangan yang Nabi pergi, Nabi hadir. Ghazwatul Uhud, contoh kan, peperangan Uhud. Ghazwatul Badrin, Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Ahzab, Ghazwatul Yahud Bani Qainuqa,
ghazwah ni Nabi pergi. Tapi kalau dia panggil sariyah, itu makna Nabi tak pergi. Nabi hantar sahabat aja. Sariyah ni banyak, berpuluh sariyah di zaman Nabi SAW. Jadi sariyah yang pertama yang Nabi hantar di zaman permulaan Nabi berdakwah di Madinah, bila sariyah yang kita nak cerita ni. Fihim Abdullah bin Jahsh wa Sa'd bin Abi Waqqas. Dalam 8 orang ni, antara sahabat-sahabat yang terpilih antaranya ialah Abdullah bin Jahsh dan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qala, dan Nabi bersabda, la u'amiranna 'alaikum asbarakum 'ala al-ju'i wal 'atash. Nabi kata, aku akan lantik ketua operasi ini. Di kalangan 8 orang ni, aku akan lantik seorang yang paling boleh bertahan 2 benda, al-ju' wal 'atash. Dia tahan lapar dan tahan dahaga. Kalau dia tahan lapar, dia tahan dahaga, dia boleh jadi ketua operasi ni. Tapi kalau sekejap-sekejap nak berterka darah, tak payahlah, buang karen aja, ya. Jadi orang yang nak pergi perang ni, tuan-tuan, stamina kena tinggi. Kita ni, alhamdulillah lah, kita negara tak berang, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, tak mustahil satu hari nanti negara kita berperang tau. Saya cakap ni benda tak mustahil. Mustahil ke biasa berperang tau? Mustahil ke? Tak. Saya belajar kat Syria dulu kan. Syria ni negara aman, tak ada benda-benda. Rakyat ni pula lembut. Kau cakap, oh Syria je, kau cakap tu eh. Hari ni panas tuan-tuan, cuaca panas. Orang kita panggil fenomena El Nino. Lagi apa benda Alfa Romeo kan. Semua tu tak betul belaka. Yang paling betul bala daripada Allah. Itu paling betul jadi. Apa benda aku cakap tadi lupa. Apa? Malaysia. Dulu kan masih sebelajar kan, orang Syria ni lembut tuan-tuan. Orang Syria ni kau cakap lembut, slow naik. Tu Syria. Kalau kau tanya apa khabar kan, kalau Arab Saudi ke Arab Mesir, tanya apa khabar, kif halak, macam tu, apa khabar, macam rasa bunyi kan. Arab Syria tak, Arab Syria Shlona. Tu dia punya meleleh tu. Shlona, apa warna kamu? Ish tu apa? Launa, warna. Apa warna kamu hari ni? Kita kata akhdar, hijau. Faham? Contoh. Nak ke mana? Wenroy, Lele Wenroy, nak ke mana tu? Tu macam dah. Janganlah gaduh-gaduh. Syams, itu dia cakap Lele. Kita tak fikir orang lembut macam ni boleh berperang hari ni tuan-tuan. Dan Allah mentakdirkan berperang sekarang. Siapa sangka? Kita tak pernah terfikir rupa-rupa Syria ni mempunyai tentera yang paling zalim di dunia tuan-tuan. Rupa-rupanya zalim sungguh tentera Syria. Memang kita tak pernah terfikir, tapi tadi Allah berlaku benda ni. Siapa sangka? Maka sebab tu Al-Quran sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah kata wa'iddu lahum, hendaklah kamu menyediakan bagi mereka mastata'tum min quwwatin, apa yang kamu mampu daripada kekuatan diri kamu. Kita ni orang Islam kena kuat, kena rajin exercise. Sebut macam rajin exercise. Kena rajin berjogging, kena rajin berjalan. Aduh, lemah betul. Aku tolong sembang je lah tuan-tuan. Dulu rajin jugalah, tapi sekarang ni entahlah. Tapi Quran suruh benda ni supaya persediaan besok. Kod-kod berlaku apa benda kecemasan, kau dah bersiap sedia. Tapi kalau kita lembik, ngorok, ngompol, ngencret, ngorok, ngompol, ngencret, tu je kerja kau. Tak payah kan? Betul kita tuan-tuan. Jadi orang nak pergi perang mesti orang yang tahan lapar dan tahan dahaga. Di dalam sejarah ketika di zaman Talut kan, dalam Quran kata innallaha qad ba'atha lakum taluta malikan qalu anna yakunu lahu al-mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Panjang cerita tu. Bagaimana Allah Ta'ala memilih Talut menjadi ketua kepada Bani Israel untuk berperang menentang seorang panglima yang bernama Jalut.
panglima yang zalim, yang jahat, yang ulama tafsir kata imlaq, gergasi orangnya. Dalam perjalanan tu apa kata Talut? Innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan uji kamu wahai tentera Bani Israel dengan sebatang sungai. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yashrab minhu illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Kalau kau tak minum tapi hanya ambil gini je, ambil ghurfatan, ambil air, ambil dah cukup, tu boleh pergi perang. Tapi kalau kau minum kuat lentang lagi macam tu, kuat lentang, kuat terbalik, tak apa-apa, kupu-kupu semua, tu tak payah, jangan mengarut. Bila sampai dekat tengah-tengah musim, tengah-tengah padang pasir, masa tu ada El Nino, tuan-tuan, panas gila semua tu tak. Tengok pula sungai, alamak. Tapi dah pesan dah, minum sikit aja. Siapa yang minum berlampau-lampau, siap kuat lentang, kenalah kau. Jangan pergi perang dengan aku. Ribuan Bani Israel, tuan-tuan, nampak anak sungai tak tahan, terjun terus. Terjun, minum, wah. Yang tinggal dengan Talut, ada ulama kata seramai 3 atau 13 yang sama berjuang dengan Nabi dalam perang Badar. Yang tu je minum gini, lepas tu undur ke belakang, ikut arahan. Akhirnya tuan-tuan, yang minum, yang kuat lentang, kuat kupu-kupu, kuat mengkuang terbalik tertongging, semua tak diperang belakang. Pasal apa? Kenyang air, tuan-tuan. Satu lagi, kita kalau panas-panas sangat, kalau terus masuk dalam air, keluar demam, tuan-tuan. Jadi rupanya ada hikmahnya. Maka Nabi kata, mujahidin yang aku nak hantar ni, ketuanya mesti orang yang paling tahan lapar dan paling tahan dahaga. Lepas ni ada makan tak? Tak ada. Okey, boleh jadi perang lah tu. boleh pergi perang, tuan-tuan. Tuan-tuan, anda pergi Syria, orang Syria makan satu hari sekali saja. Kita ni lapar juga pagi nak cari sarapan kan. Tapi saya ni alhamdulillah, tuan-tuan, memang jarang sarapan pagi. Saya biasa kalau makan tu, makan tengah hari tu kira jamak takhir lah dengan sarapan pagi, macam tu kan. Jadi di Syria kita pergi tu, kita bangkit-bangkit, kita pun diberi taklimat, kita akan pergi kawasan-kawasan perkampungan, nak hantar gandum, nak hantar minyak, nak hantar ubat-ubatan kan. Dalam hati terdetik juga, tak ada sarapan ke kan? Tapi nak tanya bid'ah, tuan-tuan, senyap je lah kan. Jalan masuk kampung, keluar kampung kan, hantar makanan. Tengah hari pukul 2 baru ada makan, alhamdulillah kan, makan. Dah malam jangan tanya bid'ah. Jadi dia bagi jamak takdim dan jamak takhir terus, tuan-tuan, macam tu. Jadi di Syria kita makan hanya sekali sehari sahaja, alhamdulillah. Patut orang sana ringan-ringan badan dia. Maka Rasulullah SAW kata, summa aqada liwa'ahu min Abdullah bin Jahsh, lalu diberikan panji ini, 8 wang ni diberikan kepada Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhu. Haddada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jahsh wijhatahu wa atahu kitaban wa amarahu an la yanzura fi ila ba'da masirati al-yawmain. Nabi bagi satu surat, satu scroll surat tu kan. Dia berkata, surat ni kau jangan buka sehingga kau teruskan perjalanan selama 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan baru kau buka surat ni. Lama gila Syekh, 2 hari perjalanan. Okey, arahan Nabi kata macam tu. Sahabat berlapan ni pun bergerak menuju ke arahan yang Nabi suruh tu, pergi ke arah Mekah. Falamma qada ala masiratil yawmain, setelah mereka berjalan selama 2 hari 2 malam, Abdullah bin Jahsh pun buka surat tu. Buka apa Nabi kata? Idza nazarta fi kitabi hadha famdi hatta tanzil nakhlah baina Taif wa Makkah fatarassad biha Quraisyan waqif lana ala akhbarihim. Surat tu kata, bila kau baca surat ini, teruskan lagi perjalanan sampai ke sebuah lokasi bernama Nakhlah. Nakhlah ni, kalau kita baca sirah Nabi, antara tempat yang Nabi pergi setelah Nabi dihalau daripada Taif. Orang balingan batu kat Taif tu kan, Nabi lari sampai ke Nakhlah sebelum Nabi masuk ke kota Makkah. Nabi kata kau teruskan sampai ke situ, antara Taif dengan Mekah. Sampai dekat situ, tarassad biha Quraisyan,
kau perhati gerak-geri tentera Quraisy kawasan tu. Quraisy biasa mudah mandi kawasan tu. Kau perhati, kau skordeng, kau tengok, waqif lana ala akhbarihim, dan hantar maklumat pada kami. Tu je arahan. Wa ma in atamma Abdullah al-kitab hatta qala sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Surat tu ada lagi tau bawah tu, tapi Abdullah bin Jahsh dia dah macam semangat kan. Dia pun tak baca habis, dia pun kata aku dengar dan aku taat ya Rasulullah. Faqala li ashabihi, dan dia pun kata dekat 7 orang sahabat dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an amdiya ila nakhlati li arsuda Quraisy hatta atiyahu bi akhbarihim. Kawan-kawan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan dalam surat ini supaya kita meneruskan perjalanan sampai ke Nakhlah, dan kita hantar maklumat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata lagi, wa qad nahani an astakriha ahadan minkum 'ala al-mudiyya ma'i. Dan Nabi kata jangan paksa. 7-8 orang ni, okey, korang dah sampai kat sini kan, Nakhlah jauh lagi tau, jangan paksa. Siapa yang nak teruskan perjalanan ke Nakhlah, pergi. Kalau siapa yang rasa tak larat, pergi balik ke Madinah. Nabi tak marah, pergi. Faman kana yuridu syahadata wa yara biha falyashabni wa man kariha dhalika falyarji' ghayra mazmum. Abdullah bin Jahsh kata, siapa yang nak ikut saya sampai ke Nakhlah silakan, dan siapa yang nak balik pun tak ada masalah. Faqala al-qaum, maka kata 7 orang sahabat Nabi, sam'an wa ta'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dengar dan kami taat arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman innama namdi ma'aka haitsu amaraka Nabiullah, dan kami akan teruskan perjalanan sebagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diorang pun teruskan perjalanan sampai ke An-Nakhlah. Wa fi ma hum kadzalika, bila diorang sampai dekat Nakhlah, tuan-tuan, diorang berduduk kat situ, skordeng, teropong, bagaimana pergerakan tentera musuh. Absaru ala bu'din qafilatan li Quraisy fiha 4 rijalin. Dari jauh dia nampak ada satu rombongan qafilah yang datang daripada arah Syam menuju ke kota Makkah. Rombongan perniagaan Quraisy ada 4 orang. Wa hum Amr bin Khadrami wal Hakam bin Kaisan wa Utsman bin Abdullah wal Mughirah. ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب ونحوها لما كانت تتجر به قريش. Dari jauh dia tengok ada 4 orang on the way dalam perjalanan menuju ke Mekah. Dan 4 orang ni, tuan-tuan, bawa harta-harta perniagaan Quraisy. Ada gandum, ada zabib, kismis, ada tamar, berbagai-bagai lagi hasil jualan orang-orang Quraisy yang nak dihantar ke dalam kota Makkah. Inda zalika akhadha as-sahaba yatashawaruna fima bainahum. Maka para sahabat Nabi berlapar berbincang, apa kita nak buat? Mekah dekat depan ni, ada 4 orang daripada jauh kita nampak. Kedudukan mereka dengan Mekah jauh lagi. Ini musuh, musuh Islam di Quraisy, dengan penyambut orang apa ni, dengan jahanam belaka ni, jahat. Jadi kita nak buat macam mana ni? Bincang. Kita nak pergi serang ke nak biarkan? Lalu ada para sahabat kata, kita ni berada di bulan Muharram. Besok, hari ni last, contohlah, hari ni 29 Muharram. Bulan-bulan Muharram ni ada 4 bulan tu kan, Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ni bulan yang tak dibenarkan berperang. Allah pun tak bagi perang pada 4 bulan ni, kecuali kalau musuh serang kita, itu lain cerita lah. Tapi kaedahnya tak payah perang. Bulan ni bulan gencatan senjata. Waktu kalau tuan-tuan ingat, kalau ingat lah, tapi confirm lupa punya, masa Amerika serang Iraq dulu, tuan-tuan, diorang serang Iraq pada bulan-bulan yang diharamkan perang. Pasal diorang pun kenal, diorang pun baca sejarah juga, dia reti. Dia kata dia ingat orang Islam takkan melawan pada bulan-bulan ni. Tak, ada hukum yang lain. Bincang. Jadi sahabat kata, kita ni dah besok nak habis dah. Tapi kalau kita biarkan 4 orang ni, diorang akan berjalan sehingga diorang akan selamat sampai ke Mekah. Rugi kita, diorang untung. Tapi kalau kita serang, kita berada dalam bulan Muharram, tak boleh ni, langgar kaedah ni. Bincang.
وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. Akhirnya tuan-tuan, sahabatlah pada orang ni buat keputusan, kita serang je dia orang ni. Inilah peluang kita nak balas dendam di atas kejahatan yang pernah diorang buat kepada kita masa kita dekat Mekah dahulu. Fa'inaitada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum wattaqullah. Okey, diorang pun tuan-tuan nampak je 4 orang ni lalu, dia pun ambush. Serang kan, serang tuan-tuan. Qatalu wahidan minhum wa asalu snaini wa farar rabi min aidihim. Dari 4 orang kan, seorang dibunuh, lagi 2 orang ditawan, lagi seorang berjaya melarikan diri masuk ke dalam kota Makkah. Abdullah bin Jahsh seronok berjaya menawar 2 orang dan membawa harta rampasan yang amat banyak pulang ke Madinah. Istaqa Abdullah bin Jahsh wa sahbuhu al-asiraini wal-'ira mutawajjihina ila al-Madinah. Abdullah bin Jahsh bawa tawanan perang, harta rampasan menuju ke Madinah dalam keadaan hati amat gembira. Dan dia dengan 7 orang kawan dia memang gembira kan. Pasal apa? Mesti Nabi seronok ni kan. Nabi suruh kita perhatikan musuh, tiba-tiba kita dapat tawan musuh. Kebanggaan dengan main-main. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa waqafa ala ma fa'aluhu istankarahu ashad al-istinkar. Tiba-tiba tuan-tuan, bila sampai di Madinah, Abdullah bin Jahsh kata, ya Rasulullah, kami ada 2 orang tawanan dan harta rampasan. Nabi perhati, Nabi marah sangat. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ma amartukum biqitalin wa inma amartukum an taqifu ala akhbari Quraisy wa an tarsadu harakataha. Nabi kata, Nabi Allah, kau baca tak surat tu? Kau baca ke tidak? Baca ya Rasulullah. Aku suruh apa? Ada aku suruh kau perang? Aku ada suruh kau pergi serang orang? Ada? Dalam surat tu kata apa? Ingat lagi tuan-tuan, apa kata surat tu? Kelupa dah. Orang Melayu gitu lah, aku lembah betul. Tapi bagus sebenarnya dengan kedatangan panda ke Malaysia. Rakyat Malaysia ramai jadi panda belaka tuan-tuan. Tahu panda bahasa Terengganu? Panda mu. Beringat musuh orang panda, aku panda juga. Tuan-tuan, Nabi kata perhati keadaan musuh, hantar maklumat. Tu je. Aku ada suruh kau tangkap, aku ada suruh kau bunuh, aku ada suruh kau buang. Ada aku suruh? Tak adalah pula. Ada? Yang kau buat semua suruh. وأوقف الأسيرين حتى يظهر في أمرهما وعرض عن العلم فلم يأخذ منها شيئا إن ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masa itulah Abdullah bin Jahsh menangis sedih yang amat sangat. Sebab apa? Diorang telah langgar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata suruh skodeng musuh, hantar maklumat. Dia kau pergi tangkap orang, kau pergi bunuh, kau siapa suruh ni? Nabi marah. Wa zada alaihim al-amr dayiqan ana ikhwanahum min al-muslimin tafiqu yuksiruna alaihi min al-lawm. Lepas tu pula sahabat-sahabat dekat Madinah pun marah juga. Pandai sangat buat kerja. Nabi suruh lain, kau buat kerja lain. Orang pakat serang berlaku. Kena molok dia kata. Jadi malu, sedih dan sebagainya kan. وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تقول إن محمدا قد استحل الشهر الحرم فسفك الدماء فيه وأخذ المال وأسر الرجال. Dan menambahkan kesedihan mereka bila orang-orang Mekah tuan-tuan tahu cerita ni. Kan 4 orang tu kan, seorang kena bunuh, 2 orang kena tawan, seorang lagi kan berjaya kan. Yang Mamat berjaya ni tuan-tuan, dia masuk ke Mekah, tolong kau pakai hand kau, kita orang kena ambush dengan tentera Muhammad. Wang aduh, dia marah. Dia tak tahu ke ni bulan apa. Dia tak baca Quran. Dia tak baca fiqh ke apa. Ni bulan mana boleh perang? Dia orang dah marah. Besok tuan-tuan keluar dekat utusan lawyer Quraisy muka depan sekali, Muhammad tak tepati janji dicapati.
serang kami pada bulan Muharram. Kutuk pula Nabi SAW keluar dekat bulletin utama Mekah kan, khabar ke Nabi ni tak ikut kaedah, tak erti, macam-macam dia kata. Padahal bukan salah Nabi kan, ni ijtihad daripada para sahabat Nabi. Jadi menyebabkan Abdullah bin Jahsh dengan 8 orang kawan ini sedih yang amat sangat, tuan-tuan. Macam mana lah kita ni, beratlah kita. Fala tasal an mablagh huzni Abdullah bin Jahsh wa ashabihi wa lamma ishtadda alaihim al-karb wa thaqula alaihim al-bala ja'ahum al-bashir yubashiruhum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qad radiya an sani'atihim. Sehinggalah, tuan-tuan, akhirnya beberapa hari kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Tuan-tuan kalau rajin nanti balik rumah tengok sababun nuzul. Al-Baqarah 217, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah berfirman, bila isu ni jadi, tuan-tuan, kecoh kan? Madinah pun kecoh, Mekah pun kecoh juga. Muhammad lawan kita, Muhammad serang kita dalam bulan Muharram, macam-macam kecoh, tuan-tuan. Allah Ta'ala pun turunkan ayat. Mereka bertanya kepada kau, wahai Muhammad, tentang bulan-bulan haram. Qitalin fih, berperang pada bulan-bulan yang diharamkan perang ni, apa hukumnya? Qul, jawab wahai Muhammad, qul qitalun fihi kabir, berperang di dalam bulan-bulan ini berdosa, tetapi wasaddun an sabilillah, tetapi menyekat daripada jalan-jalan Allah, wa kufrun bihi, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah, sekat orang daripada datang ke Masjidil Haram, sekat orang daripada agama Islam, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni lebih besar dosanya daripada dosa berperang dalam bulan-bulan yang diharamkan berperang. Wal fitnatu asyad wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah di sini, apa makna fitnah ni, tuan-tuan? Bukan fitnah tu doang ni. Al fitnah di sini dengan mana? Kekufuran. Kufur itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, kalau orang Islam bunuh orang kafir zimmi, orang Islam tak kena qisas. Sebab apa? Sebab orang Islam mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi kalau orang Islam bunuh orang kafir, tidak kena qisas, tapi orang Islam kena apa? Kena bayar diat. Contohlah, kan dia kena bayar 800,000, contoh. Kena bayar, tapi tak kena qisas dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi tetap kena qisas juga. Ya. Ala kulli hal, Quran kata, betul perbuatan sahabat kau wahai Muhammad silap, menyerang mereka dalam bulan Muharram silap, tetapi orang kafir yang lawan Islam, yang tentang kau, yang halau kau keluar daripada Makkah, mereka lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada kawan kau yang 8 orang. Bila turun ayat ini, tuan-tuan, fariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Jahsh wa ashabuhu, Nabi bergembira, sahabat-sahabat pun gembira, sebab Allah turunkan ayat menyokong perbuatan Abdullah bin Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qatiluha awwal musyrikin araqal muslimuna daman, orang yang mula-mula dibunuh itu, hanya dalam awam tu kan yang kena bunuh tu, darah yang pertama yang ditumpahkan oleh orang Islam, yang Allah Ta'ala mengiktiraf perbuatan tersebut, boleh kau buat benda macam tu. Dan yang ditawan itu pun tawanan yang pertama dalam Islam. Dan harta yang dirampas itu juga bukan harta rampasan yang pertama di dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Begitulah, tuan-tuan, Abdullah bin Jahsh berasa tenang dan sahabat-sahabat berasa tenang dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf perbuatan Abdullah bin Jahsh. Tuan-tuan, summa kanat Badrun, sehinggalah berlakunya peperangan Badar. Sebelum saya sambung ni, saya nak tanya tuan-tuan, boleh sambung lagi ke tidak ni? Yelah tu, jawab pun tak confident bunyi tu.
Ni banyak lagi ni tuan-tuan, lebih kurang ada 10 helai lagi ni. Boleh lah tu. Ada selai tuan-tuan. Summa kanat Badrun fa'abla fiha Abdullah bin Jahsh min karim bala wa ma yaliqu bi imanihi hatta ja'at Uhud. Abdullah bin Jahsh terus istiqamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang, berjihad, masuk perang Badar, dan sehinggalah masuk dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ada satu cerita tuan-tuan. فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى. Abdullah bin Jahsh dalam perang Uhud ada satu cerita yang takkan dilupakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. فلنترك الكلام لسعد ليروي لنا قصته وقصة صاحبه. Maka kita dengarlah kisah ini yang akan diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang Abdullah bin Jahsh. Qala Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, lama kanat Uhud laqiyani Abdullah bin Jahsh wa qala ala tad'u Allah faqultu bala fakhalawna fi nahiyatin fada'utu faqult. Sebelum peperangan Uhud tuan-tuan, para sahabat ni kan bersiap sedia nak pergi perang. Jadi malam tu qiyamul lail, berdoa, masing-masing berdoa lah supaya Allah kurniakan kemenangan, Allah kurniakan syahid dan sebagainya. Macam saya katakan tadi lah ya, benda syahid ni kalau Allah tak bagi, tak dapat tuan-tuan kan. Kadang-kadang orang tu tak terfikir pun dapat juga. Sahabat Nabi tuan-tuan, ada yang dah syahidah kat sini tu. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, contohlah Khalid bin Al-Walid kan. Khalid bin Al-Walid berperang lebih 100 peperangan, tapi tak syahid tuan-tuan, meninggal atas katil. Menangis dia masa meninggal tu. Dia kata, hari ni aku mati macam bangkai, dia kata. Padahal dia tetap dapat pahala syahid, sebab dia bersungguh nak syahid, cuma Allah tak izinkan dia meninggal atas katil. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Asyaram ataupun Usairam, kalau tak salah nama lain. Dia ni tuan-tuan masuk Islam waktu pagi dan tak sempat sembahyang, pergi perang, syahid tuan-tuan. Kau faham tak cerita aku ni? Dia ni masuk Islam pagi, maknanya sebelum sempat lepas subuh tu dia pun masuk Islam. Lepas tu sahabat-sahabat pun bergerak pergi perang Uhud. Dia pun semangat pergi perang juga. Sembahyang pun tak pernah perang pun syahid. Maka Nabi kata, untung dia ni amila qalilan wa ajra kathiran. Amalan dia sikit aja tapi pahala dia ya Allah banyaknya. Nabi kata Fatihah pun tak hafal. Tak hafal apa benda, tak sebab belajar je. Tanya sembahyang zuhur berapa rakaat tu faham dia tak tahu. Tapi nak kabarnya rezeki dia syahid tuan-tuan. Jadi masing-masing berdoa. Sa'ad bin Abi Waqqas ni bercakap dengan Abdullah bin Jahsh, besok kita nak perang, jom kita berdoa pada Allah. Kita bergila-gila mula aku doa dulu, kau tolong amin. Lepas aku doa, kau amin. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang mustajabu dakwah, doanya dimakbulkan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat Nabi, kalau dia angkat tangan macam ni, Allahumma, terus dimakbulkan doa dia. Antara sebab Allah makbulkan doa dia pernah tanya ke Nabi, ya Rasulullah, kaifa akunu mustajaba da'wati? Ya Rasulullah, macam mana caranya untuk aku ni dimakbulkan doa, macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, atib mat'amaka takun mustajaba da'wati. Perelokkan makanan kau, Allah makbulkan doa kau. Elokkan makan. Elokkan makan tu bukan makan sedap-sedap. Oh maknanya ustaz elokkan makan, maknanya pagi kita makan lamb chop itu. Bukan. Makanan tu dia confirm halal dan tayyibah, kan? Pastikan halal, elakkan syubhat. Tak ada masalah kau nak makan, beri makanlah. Dah halal lah, makan, jangan takut, ya? Cuma kalau kau rasa kau warak, kau was-was, tak payah makan tu je. Tapi kalau ada cop yakin berdegang
Halalan thayyibah. Jakim tanggung dosa kalau dia tipu. Tu cerita ni. Payah apa hidup kita ni, ya. Cuma kalau kita rasa tak nak makan, tak nak makan dah, jangan makan, tu je. Tapi kalau Zahir kata halal, halal lah. Gitu. Cuma kita Melayu macam tu lah. Kalau babi tu babu kata, bebel tu. Ni apa ni? Ni apa ni? Siapa nak bersihkan darah kita ni? Kita macam mana nak pergi umrah? Darah kita dah kotor. Macam mana kalau tak kau geram aku ni? Itulah belajar tak nak, suruh tak pergi. Cakap kan. Oi, darah ni bang. Kan tak kena samak kau tu. Kalau macam tu, orang derma darah, boleh tak kita ni terima darah non-Muslim? Kita aksiden pedagang, darah kekurangan. Tiba-tiba ada jiran kita Cina, punyalah baik hati. Hanya gua banyak kesan ni sama haji lah. Ini haji banyak baik mah. Gua mau bagi dalam gua. Kita tak nak haram gadah. Kita kata macam tu. Warak benar kau. Ni syubhat ni ada DNA babi dalam darah kau. Kau belajar mana? Nah itulah, belajar tak nak. Sebab apa babi? Tuan-tuan, ketika Nabi pergi Al-Isra wal Mi'raj, ada tak Allah tunjukkan azab orang yang makan babi? Ada tak? Mana ada? Azab makan riba ada. Azab minum arak ada. Dan azab syirikan Allah ada. Tu Melayu ni pelik kan tuan? Kalau babi ni kau jangan sebut dah kan. Tapi kalau rasuah tak apa. Buka aurat tak apa. Arak tu kasbut, kau tahu tak? Pasal bapak hilang dekat Shah Alam tu. Benda cerita. Yang tu tak ada pula kecoh. Itu lebih pada geram lah aku ni lah. Tuan-tuan, babi Quran sebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlad huriman alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinzir. Aku rasa dalam Quran Allah sebut babi berapa kali sekali, dua kali pun. Pertama bab haram daging tu, lepas tu Allah Taala kata, mungkin ada ayat yang lain pun, itu je haram. Tak, itu je. Tapi kalau bab arak, kan Nabi sebut dilaknatkan yang tukang petik, yang tukang perah, yang tukang pikul arak, yang tukang jual, yang tukang beli, yang tukang hidang, yang tukang minum. Dilaknat belaka je. Yang tu tak ada pula orang bising. Kilang pasal bapak dekat Shah Alam, satu lagi anchor dekat Federal Highway, tak ada pula orang bising. Bodohnya Melayu ni. Geram lah aku ni Oh, kalau babi bergila sangatlah kau. Tu nak kabur je kita ni tuan-tuan. Rasuah tu tak ada benda pula, relax aja. Nabi kata ar-rashi wal murtashi wal mutawassitu finnar. Yang tukang ambil rasuah, yang jadi orang tengah, yang beri, tiga-tiga masuk neraka belaka Nabi kata. Small matter, aku tak banyak, sikit aku ambil. Bos aku belasan juta. Aku ambil 100-200 kira halal, rotak aku halal. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, neraka tempat kau tahu tak? Nabi kata man waqa' fi syubhati waqa' fil haram. Oh, yang tu tak apa pula. Ni kita ni mempertahankan kebabian tubuh kita ni tuan-tuan. Nak kata apa? Aku bukan nak kata boleh makan babi tu, tapi beria apa dah bersihkan darah kami. Aku gerak betul. Wah, malu. Tuan-tuan, jadi Nabi kata atib mat'amaka, perelokkan makanan kau wahai Sa'ad, takun mustajabah da'wati, Allah makbulkan doa kau. Kita ni tuan-tuan, punca kita berdoa Allah tak makbul pasal makanan kita dah macam-macam kan. Kita ni Melayu membujur lalu melintang patah, semuanya aku belasah belaka kan. Sup kau jangan tanyalah, sup ekor, sup tulang, sup giabok pun ada. Kau tak giabok kita kau jangan main-main. Okeylah, saya kata okey, siapa nak doa dulu? Abdullah bin Jahsh cakap, kau doa dulu, aku tolong amin. Saya pun menghadap kiblat, dia kata apa? Allahumma ya Rabb, idza laqitul aduwa falaqini rajulan shadidan ba'suhu shadidan haradu uqatiluhu wa yuqatiluni thumma zuqni az-zufra alayhi hatta aqtulahu wa akhudha salabuhu. Fa amana Abdullah bin Jahsh ala du'ai. Apa kata Sa'd bin Abi Waqqas? Ya Allah, besok bila berperang besok, ya Allah, izinkan aku berlawan dengan seorang musuh yang paling kuat. Tu lemak doa tu dah dahsyat dah. Aku nak lawan yang paling kuat. Kalau kita ada doa macam tu,
Ya Allah, besok kalau boleh hujan turun lah. Boleh balik awal sikit. Ataupun besok harap-harap tak ada buang, ya Allah, cancel lah. Mana ni saya sakit perut ni. Ada lah alasan kau. Ataupun ya Allah, besok kalau lawan bagi saya orang tua-tua dah, yang pencin-pencin yang dah kepala lutut dah bergegar-gegar tu kan. Sekali smackdown ni. Tak. Sa'ad bin Abi Waqqas apa dia? Ya Allah, besok kuliahkan aku seorang panglima kafir yang paling kuat, syadidan haradu, yang paling backhand, yang paling garang, paling samsing. Ayah dia double line, bukan 3 line tuan-tuan. Ini paling brutal punya, kau tahu tak? Uqatiluhu wa yuqatiluni. Aku tetap dia tetap aku belas dia belas aku. Itu doa pelik tuan-tuan. Abdul kata amin, amin, amin. Kita ada doa macam tu. Mana ada? Kalau kita nak pergi demonstrasi pun tak ada. Ya Allah, besok ya Fadu tu. Besok bagi hujan gas pun kuat tu. Ya Allah. Kita menakut. Ni doa ni, ya Allah. Subazukni azufra alaihi hatta aqtulahu wa akhudha salabu. Ya Allah, dan kau izinkan aku menang dalam perlawanan tersebut. Aku bunuh orang tu dan aku merampas harta rampasan, ya Allah. Abdullah bercakap, ya Rabb, amin, istajib da'watahu, ya Allah. Ni Abdullah berjahit doa ni. Habis. Kan? Saya kata, fadal, itablah doa. Apa doa? Abdullah bin Jahshin. Tuan-tuan dengar doa ni. Yang tadi tu dah pelik dah kan? Yang ni lagi pelik tuan-tuan. Allahumma urzuqni rajulan shadidan haraduh, shadidan ba'suhu, uqatiluhu fika wa yuqatiluni, thumma ya'khudhuni fayajda' anfi wa udhuni, fa idha laqituka ghadan kul fima judiya anfuka wa udhunuk, fa aqul fika wa fika wa fi rasulika wa fi rasulika, fatakul sadaqt. Kau ni faham ke tidak doa ni tuan-tuan? Patutlah tak amin pun. Tengok dia doa apa ya. Ya Allah, besok perang kau kurniakan kepada aku besok panglima yang paling berani, macam Sa'ad bin Abi Waqqas juga, yang paling kuat, yang paling brutal. Aku tetap aku lawan dia. Akhirnya ya Allah, dia tetap kepala aku. Dia macam Sa'ad kata ni macam dia potong hidung aku. Dia potong telinga aku. Mana mati ni, mati. Lalu ya Allah, bila di padang mahsyar besok kau bangkitkan aku dan kau bertanya kepada aku, dan kau maha mengetahui ya Allah, fima judi'a anfuka wa fima qut'a udhunuk. Allah tanya kepada aku besok, ya wahai Abdullah, hidung kau pergi mana? Mana hidung kau mana? Telinga kau pergi mana? Maka kau akan jawab di hadapan kau, ya Allah, hidung aku putus, telinga aku putus kerana mempertahankan Rasul kau, ya Allah. Itu jawapan aku. Maka saya kata amin ya Rabbal Alamin. Macam tuan-tuan, ada berani doa macam tu? Mana berani kan? Qala Sa'ad, wa kana da'watu Abdullah khairan min da'wati. Demi Allah, doa Abdullah bin Jahshin jauh lebih mulia daripada doa aku. فَلَقَدْ رَأَيْتُ آخِرَ النَّهَارِ وَقَدْ قُتِلَ وَمُسِلَ بِهِ وَإِنَّ أَنْفَهُ وَأُذْنَهُ لَمُعَلَّقَانِ عَلَى شَجَرَةٍ بِخَيْطٍ. Habis perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas cari mana jenazah Abdullah bin Jahshin, dan akhirnya jumpa tuan-tuan, betul macam mana yang didoakan dan betul bagaimana yang diaminkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jumpa berdasarkan Abdullah bin Jahshin telah gugur syahid. Hidungnya dah tak ada, telinga dia pun dah tak ada. Sahabat cari-cari, lala jumpa hidung dengan telinga ni tuan-tuan diikat dekat ranting pokok oleh musuh Islam. Maka doa ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu orang yang syahid ni besok di padang mahsyar, mereka akan berbangga di hadapan Allah. Keadaan mereka, keadaan ketika mereka dibunuh. Kan kita kalau tengok gambar orang pergi perang kan, dari pecah kepala, bersepai. Oi, kau tahu tak, yang bersepai kepala tu besok paling bangga di hadapan Allah. Kan, yang kena sikit-sikit kan, mati sipi-sipi ni macam malu-malu je. Syahid juga.
Tapi tak sehebat macam yang pecah kepala tu, temburai kepalanya di hadapan Allah. Allah bangga, bagus kau pecah kepala kau kan, kena pertahankan Islam. Yang ni kau perut terkeluar-keluar di tali perut berleleh kau tu tak, bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah kan. Kita tak kadang-kadang dipegang duduk lah kan. Tapi syahid juga. Tapi syahid kenapa ni? Di sini syahid terperanjat dengan bunyi bom. Besok bukan syahid, syahid lah dia. Apa tak syahid? Saya lepas jantung itu. Okeylah, yang penting syahid tuan-tuan. Tak kata apa rezeki kau macam tu kan. Tapi wallahi Nabi kata, orang yang syahid besok ni dia akan dibangkitkan dalam keadaan lukanya, yang putus kepala, yang putus tangan, yang pudung kaki, yang perut terburai, kepala otak bersembuh pecah ni, mengalir darah, baunya bau kasturi. Semuanya bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Istajab Allah. Tapi saya pernah tengok tuan-tuan satu video dekat Syria, pejuang-pejuang mujahidin pergi perang kan. Memang ada satu jenis bom ni tuan-tuan, anda pun tak tahu lah, mungkin dah ajal ni kan. Bom tu jatuh kat belakang dia, jauh juga beberapa meter. Dia ni tengah berbincang dengan kawan-kawan dia, tengah-tengah meeting, bom tu dia ni jatuh tu, mati terus. Badan tak cedera, tak tahu apa benda, tapi nak khabar rezeki dia macam tu. Kan? Terus rebah, hidung darah, tu je. Syahid. Rezeki tuan-tuan ya. Istajab Allah da'wat Abdullah bin Jahsh fa akramahu bi syahadati kama akram biha khaluhu sayyida syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib fa warahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabr wahid. Akhirnya tuan-tuan, Nabi SAW mengarahkan supaya dikebumikan jenazah Abdullah bin Jahsh bersama dengan pakcik dia Hamzah bin Abdul Muttalib yang diberi gelaran dengan gelaran Asadullah wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, singa Allah dan singa rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam satu liang ya. Anak saudara dengan pakcik saudara dikebumikan dalam satu liang di dalam peperangan Uhud. Begitulah tuan-tuan kisah seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi dan juga ipar Nabi, Abdullah bin Jahsh, seorang yang berjuang berjihad dan seorang yang kita takkan lupakan doanya yang amat istimewa. Dia minta supaya Allah bertemukan dia dengan orang yang paling kuat, yang paling gagah, lalu dia kalah dalam perlawanan tersebut dan dia dipotong telinganya, dipotong hidungnya, supaya apa? Dia boleh bercakap di hadapan Allah, ya Allah, aku buat benda ni kerana Engkau ya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita dan Allah memudahkan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya ada bawa buku bertajuk Batilnya Akidah Syiah dekat luar sana. Buku tu kita orang tulis dulu masa isu Syiah agak panas satu ketika dulu kat tempat kita. Buku tu harga 18 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada buat RM18, bagi 18. Tapi aku tak bawa dia kecil tuan-tuan. Kalau tak ada, bagilah RM20 tuan-tuan. Macam tu senang. Tak payah nak bagi dia pecah, susah tuan-tuan ya. Jadi semoga Allah Ta'ala berkatkan pertemuan kita. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawwadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.